Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari Matematik KSSM tingkatan 4, bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita akan membincangkan standard kandungan 9.1 peristiwa bergabung dan standard pembelajaran 9.1.1 memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 244 sehingga 245. Apakah itu peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung merupakan gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Contoh pertama adalah melambung dua biji dadu, iaitu kita ada kesudahan bagi dadu yang pertama dan kesudahan bagi dadu yang kedua. Contoh yang seterusnya adalah melambung sekeping shilling sebanyak 2 kali. Iaitu kita akan ada dua kesudahan untuk duit shilling ini, iaitu kesudahan lambungan pertama dan kesudahan lambungan yang kedua. Seterusnya, mari kita lihat apakah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung ini. Pertama sekali, kita akan lihat melambung dua biji dadu. Jika kita melambung dua biji dadu, kemungkinan kita akan dapat dadu pertama 5 dan dadu kedua kita dapat 1. Kemudian kalau kita lambung lagi, kemungkinan kita boleh dapat 6 dengan 4. Dan begitulah seterusnya. Jadi bagi mendapatkan peristiwa bergabung hasil lambungan dua biji dadu ini, kita boleh membuatnya dalam bentuk jadual. Kita lihat di sini, dadu pertama kesudahannya mungkin adalah 1 sehingga 6. Kemudian untuk dadu yang kedua juga, kita ada kesudahannya 1 sehingga 6. Kita lihat, lambungan pertama kemungkinan kita akan dapat 1, iaitu dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kemudian dadu pertama 1 dan dadu kedua kita dapat 2. Dan kita boleh buat senarai seperti ini untuk nombor 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan kita akan dapat kesudahannya adalah seperti berikut. Dan kalau kita kira, jumlah kesudahan yang kita dapat ini adalah sebanyak 36 kesudahan. Jadi bagaimanakah untuk kita dapatkan 36 kesudahan ini selain daripada kita membuat senarai ini? Kita boleh menggunakan satu rumus yang ringkas untuk bilangan kesudahan, iaitu bilangan kesudahan bersamaan dengan kesudahan peristiwa A darab dengan kesudahan peristiwa B. Kesudahan peristiwa A adalah dadu pertama, kita ada 6, dan kesudahan peristiwa B adalah dadu kedua, iaitu 6. Jadi 6 darab 6, kita akan dapat 36 kesudahan. Jadi untuk menulis kesudahan bagi peristiwa, kita akan tulisnya dalam bentuk tata tanda set seperti ini. Pertama, kita buat dalam bentuk jadual, kemudian kita ubah menjadi bentuk tata tanda set seperti ini, yang mana ada kurungan. Dan setiap kurungan adalah kesudahan bagi dadu pertama dan dadu kedua. Seterusnya, kita lihat contoh kita yang kedua, iaitu melambung sekeping shilling sebanyak 2 kali. Di sini kita ada kesudahan bandingan pertama dan kesudahan bandingan yang kedua. Jika kita melambung shilling untuk kali pertama, kemungkinan kita akan dapat angka di sini. Seterusnya, kita membuat lambungan kedua, kemungkinan kita akan dapat gambar. Jadi, kesudahan kita adalah angka dan gambar. Kemudian, kita ulangi lagi proses ini, kemungkinannya kali pertama kita akan dapat gambar dan kali kedua lambungan juga mungkin kita akan dapat gambar. Jadi kesudahannya adalah gambar dan gambar. Dan begitulah seterusnya. Jadi untuk menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung ini, kita juga boleh buat dalam bentuk jadual seperti tadi. Itu lambungan pertama kemungkinan adalah angka dan gambar. Dan lambungan kedua juga kemungkinannya adalah angka dan gambar. Jadi kita buat senarai di sini, kemungkinan kita akan dapat kedua-duanya adalah angka, ataupun yang pertama angka, yang kedua gambar. Begitu juga yang seterusnya, GA
dan juga G dan G. Di sini kita ada 4 kesudahan yang mungkin. Kita akan senaraikannya dalam bentuk tata tanda set seperti ini. Jika kita menggunakan rumus iaitu NA darab NB, kita akan nyatakan sebagai 2 darab 2. Kita akan dapat 4 kesudahan yang mungkin bagi peristiwa ini. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari contoh 1, muka surat 245 buku teks. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Jadi kita lihat situasi soalan kita. Kita ada kotak, kemudian kita letakkan 5 keping kad yang berhuruf T, E, K, U dan N. Kemudian kita akan keluarkan 2 keping kad satu demi satu secara rawak tanpa pemulangan. Pertama sekali, apabila kita pilih, kemungkinan kita akan dapat huruf T. Seterusnya, kita akan pilih kad yang kedua. Di sini ada syaratnya iaitu tanpa pemulangan. Bermaksud, apabila kita telah mengambil huruf T di sini, kita tidak akan masukkan kembali ke dalam kotak untuk pilihan yang kedua. Jadi pilihan pertama tadi kita ada 5 kad. Kemudian untuk pilihan yang kedua, kita hanya ada 4 kad saja. Jadi pilihan kedua kita akan ambil, kemungkinan kita akan dapat E di sini. Jadi kesudahan kita adalah TE. Dan kita akan ulangi proses ini. Kemudian kita akan tulis apakah kesudahan yang mungkin bagi uji kaji ini. Jadi kita akan gunakan rumus NS sama dengan NA darab NB. Di sini kita akan ambil 5 darab 4. Ini disebabkan pada pilihan pertama kita ada 5 kad. Kemudian pada pilihan kedua kita hanya tinggal 4 kad sahaja kerana kita tidak pulangkan semula. Jadi 5 darab 4 sama dengan 20. Bermaksud di sini kita ada 20 kombinasi kad yang boleh kita pilih. Jadi kita akan senaraikan 20 kombinasi tersebut menggunakan jadual juga. Ini adalah kad pertama TEKUN dan kad kedua juga TEKUN. Kalau kita lihat di sini adalah mustahil untuk kita dapatkan kad yang berhuruf T untuk kedua-dua cabutan. Kerana apabila kita dapat kad T untuk cabutan pertama, cabutan kedua sudah tiada kad T. Jadi kombinasi TT adalah tidak wujud. Jadi kita akan dapat sama ada TE, TK, TU dan TN. Dan kita akan ulangi proses ini seterusnya. Dan kita dapati bahawa huruf yang sama tidak akan dapat 2 kali di sini. Itu EE, KK, UU dan NN. Dan seterusnya kita akan ulangi langkah-langkah tersebut dan inilah senarai peristiwa yang kita akan perolehi. Kemudian kita akan tulisnya dalam bentuk tata tanda set seperti ini. Jadi inilah ruang sampel bagi peristiwa bergabung apabila kita mengeluarkan 2 keping kad di dalam kotak ini satu demi satu tanpa pemulangan. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman, bolehlah menjawab praktis kendiri 9.1a muka surat 245 buku teks. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video seterusnya.